Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang mempersilakan kami bertiga untuk masuk ke pentas ini, yang alhamdulillah macam dewan konferen, alhamdulillah kan. Jadi pada malam ini kita berada dalam satu forum yang cukup indah, cukup baik dan cukup memberi manfaat kepada kita. Dari segi tajuknya, indahnya hidup bersyariat. Dan tuan-tuan semua, pada malam ini kita bersama-sama dengan dua tokoh ulama yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Islam di Malaysia ini. Yang sebelah kanan saya yang agak lama, veteran sikit, yang sebelah kiri baru dan masih muda lagi, alhamdulillah. Jadi yang sebelah kiri pun muda lagi, insyaAllah. Yang sebelah kanan saya ini, tuan-tuan semua, saya rasa tak perlu diperkenalkan, tapi nak perkenalkan juga pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Al-Ustaz Datuk Ismail bin Kamus, sebagai pendakwah bebas, sebagai bekas Agung Gombak Setia, dan sebagai penasihat Satuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya, sebagaimana yang disebutkan oleh pengurusi majlis tadi, yaitu satu gelaran yang diberikan, yaitu Dai Sejuta Umat, yang tuan-tuan semua kenal, yaitu Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, yang berasal dari negeri Terengganu, yang juga sebagai pendakwah bebas, yang kita bawakan khusus pada malam ini untuk sama-sama bertemu di ruang ini, di masjid yang cukup indah ini, Masjid Al-Azim ini. Inilah pertama kali saya datang ke masjid ini, dan alhamdulillah nasib baik tak sesat. Kalau sesat pun tak pun, Masya Allah, banyak akan berjalan. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah, kita malam ini saya tak akan bercakap banyak, karena tuan-tuan semua datang, tuan-tuan nak dengar Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus, dan nak dengar Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus menyampaikan maklumat-maklumat, ilmu-ilmu, kata-kata hikmah yang berguna kepada kita. Jadi tuan-tuan semua, tajuk yang dipilih pada malam ini ialah tajuk indahnya hidup bersyariat, sebagaimana tajuk buku yang terlaris setakat ini di Malaysia, yaitu buku karangan yang berbahagia Datuk Ismail Kamus. Jadi tuan-tuan semua, sebagai mukadimah, saya mulakan dengan soalan yang pertama yang akan saya tujukan kepada berbahagia Datuk Ismail bin Kamus. Ustaz, sebelum kita pergi jauh untuk kita bicarakan tajuk indahnya hidup bersyariat ini, sebagaimana kita maklum bahawa syariat ini, yang nak lakukan syariat ini adalah manusia. Manusia, ataupun dipanggil juga dengan insan, ataupun dalam istilah fiqh dia disebut sebagai mukallaf. Mukallaf ini seorang yang diberatkan dengan hukum agama, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah,
Boleh tak Ustaz ceritakan kepada kita pada malam ini, apakah itu hakikat manusia dan apa kaitan manusia dari sudut pensyariatan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks indahnya hidup bersyariat. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia saudara pengurusi forum kita pada malam ini, sahabat saya Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada malam ini kita dapat bersama-sama bermudahkarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedia maklum bahawa insan manusia dalam bahasa Arab disebut insan. Insan diambil dari perkataan nasya. Nasya maknanya lupa. Kadang manusia memang ada yang lupa. Lebih dari orang lain memang sengaja lupa. Itu sebabnya kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala amat pengasih lagi maaf penyayang. Oleh kerana sifat manusia lupa, maka ada kelonggaran. Kalau lupa semayang tak mengapa. Kita boleh laksanakan apabila kita ingat. Tengah-tengah puasa lupa, kita makan, kita ingat Allah puasa, tak apa, tapi jangan dilupa-lupakan. Atau dia manusia. Kemudian manusia Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik dia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Memang canggih. Kejadian kita memang canggih. Sebabnya kita lihat tangan kita ke bawah betul-betul cukup dekat dengan perut. Bagaimana kalau tangan terus ke bawah? Lengkang menjauh ni. Jadi manusia. Sebabnya jengkal kita, jengkal kaki itu, jengkal ini sama. Tak jengkal. Jengkal Allah Ta'ala buat kita cantik dah. Tak payah kita nak bega-bega lagi. Sebenarnya kalau dah tua, tak payah sibuk nak kubur potong, tak payah. Orang perempuan bila tua dan krekot, dia tak mau krekot. Umur pun dia tahu panjang dan pendek. Berapa umur? Rahsia. Nak hutang ni kawan. Sebab kadang-kadang orang perempuan dah tua, dah 70 umur, pergi pun operate, pasang botol. Masa pergi di umur 72, balik umur 27. Suaranya tua, muka je tengok dari mana cari dia tua.
ra'au asfala safilin. Mula-mula kejadiannya memang cantik, tak ada masalah. Berbeza dengan binatang-binatang. Jalan pun membongkok, jalan menegak. Kejadian kita memang cantik. Dan Tuhan jatuhkan mata-mata kita ke bawah, ke bawah sangat. Sekiranya dia ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kita lihat manusia ini asal kejadiannya memang cantik, indah, berbeza dengan binatang-binatang. Dan lebih cantik lagi hati. Sebabnya orang yang paling cantik dalam dunia ini ialah manusia. Organ yang paling cantik dalam badan manusia ialah hatinya. Sifat hati yang paling cantik ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman. Itu merupakan nikmat yang paling nikmat. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Jangan dipersisiakan iman dan Islam yang telah kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu. Yang kedua, sifat manusia masalah. Ada masalah, yaitu kedekut. Masalah. Bukan al-insanu qatura. Manusia itu kedekut. Itu sebabnya kita melihat nikmat Allah Ta'ala. Kita melihat nikmat Allah Ta'ala, jangan melihat nikmat itu banyak atau sedikit. Dalam dipandang siapa yang bernikmat itu. Jangan dipandang nikmat. Maka orang yang hebat ialah apabila tidak mendapat apa-apa dengan mendapat apa-apa, berbeza. Biasanya kita kalau dapat sesuatu bersyukur, kalau tak dapat apa, bersabar. Itu standard anjing aja. Anjing kalau tak dapat terkotik, tidak gigit itu anjing. Kalau dapat terkotik-kotik ekor. Kita yang paling bagus sekali, tak dapat kita bersyukur. Kalau dapat dialih-alihkan pendapatan kepada orang lain. Itu yang paling canggih sekali. Tak dapat, alhamdulillah, nasib baik tak dapat. Kalau dapat, orang lain pun boleh tumpang sama nikmat yang ada kepada kita. Innallaha yuhibbu an yara athara nikmati ala 'alamin. Sesungguhnya Allah suka melihat kesan nikmat kepada hamba. Dapat nikmat, orang lain pun boleh tumpang sama. Kita kadang-kadang dapat nikmat, tak dapat, belum. Tak dapat, belum. Tak dapat, dah habis dah. Itu ikut manusia. Yang ketiga, wakana insan ajulah, manusia terburu-buru. Nak cepat saja, semua cepat. Makan nak cepat, sembahyang nak cepat, kahwin nak cepat, dapat anak nak cepat, jadi nak cepat, mati nak lambat. Innal insana khuliqa min ajal, manusia cipta tergesa-gesa. Sebab Nabi Allah Adam AS, Allah Ta'ala nunggu nyawa aja, terus siap bersampai kaki, dia dah bangun dah. Semua adalah wakanan insan majulah, manusia tergesa-gesa. Itu sikap manusia. Jadi kita pun kita kata suspek, sambung bulan insyaAllah. Terima kasih yang bagi Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus di atas ulasan dan jawapan mengenai hakikat manusia. Manusia ini mudah lupa, terutamanya Melayu mudah lupa. Dan manusia ini mudah lupa umur dia. Alhamdulillah, malam tak lupa
Jadi kita jangan rahsiakan umur kita. Jangan rahsiakan umur. Kalau orang tanya, bagi tahulah berapa umur. Kalau umur 45, bagi tahu 45. Jangan dirahsia-rahsiakan. Jadi seterusnya kita akan berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Oleh kerana Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus ni dia sinonim dengan orang muda, dan kita bagi soalan kepada dia yang sinonim dengan orang muda. Jadi tuan-tuan semua, sekarang ni musim Euro. Tak ada lagi kok. Kok berapa ya? Sebab saya tak pernah tengok. Jadi soalan yang kita akan ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar itu pada malam ini, bolehkah Ustaz terangkan dalam kita indahnya hidup syariah ini luas, kehidupan syariah itu terlalu luas. Jadi kita nak fokuskan pada malam ini di musim-musim Euro, bola dan sebagainya ini, macam mana kita nak bersyariat dalam bersukan dan berseni. Kerana sukan dan berseni pun kita tak boleh lari pada syariat. Kalau tak ikut syariat, maka jadi haram. Jadi kita tak nak terjebak dalam benda-benda haram itu. Kita nak tahu garis panduan dan macam mana hukum kehidupan bersyariat dalam bersukan dan berseni. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi majlis yang saya kasihi, guru saya Al-Fadhil Shahibul Samad Datuk Ismail Qamus. Saya sebut guru saya pasal saya dengar ceramah-ceramah Datuk ni. Masa tu kita seluar pendek. Kita guru dengan kaset. Dengar kaset. 3 orang kita dengar kaset. Salah seorangnya kaset Datuk Ismail Qamus. Tapi saya bagi ustaz tu kan. Dia suka bagi ustaz. Ustaz saya ni. Tapi dia tak kenal saya. Tak apa, tak panggil Datuk kan. Lain kali kalau saya dapat Datuk, tak apa kalau tak panggil saya Datuk. Jadi kita dengar pengajian daripada kaset 90-an ke awal tu di kaset, akhir tu di CD. Jadi pertama kaset tu pasal pagi, tengah hari, petang, malam. Pagi, petang, malam. 3 orang berceramah. Lalu dekat masuk pen, pusing. Jadi ustaz buat kelakor, kita nak dengar balik, kita pusing ni. Tak kelakor. Jadi dia juga adalah guru saya. Cara dia tak mengaku anak murid pun tak apa, tapi Ustaz Ismail kamu dalam kaset itu guru saya. Baik, kita pergi kepada soalan yang diajukan kepada saya, iaitulah bersyariat dalam bersukan dan seni. Sebagaimana yang kita maklum tadi, syariat artinya beragama. Apa dia agama? Agama ni din, religious. Mudah-mudah cakap peraturan kita hidup. Hidup kita ni rupanya kena ikut peraturan. Peraturan mana? Peraturan yang kalau agama tak ajar, kita tak pergi. Jadi kalau yang kita sudah pandang tanpa dia ajar, maka syariat tak perlu ajar kita. Quran tak payah ajar kita. Hadis tak payah ajar kita kalau kita sudah tahu. Contohnya minum air. Tidak ada sebarang hadis atau ayat Quran yang berbunyi
Barang siapa yang berasa dahaga, hendaklah dia minum air. Kerana semua umat dia akan minum air. Beruk pun minum air kalau dahaga. Dan tidak ada hadis yang sebut siapa yang nak minum air hendaklah dituang di dalam gelas. Dan gelas itu hendaklah dipegang dengan tangan. Dan jangan dipegang saja. Hendaklah seseorang itu mengangkat gelas dibawa ke mulutnya. Tak payah kabur. Dan bila diletakkan air ke dalam mulut, jangan lupa ditelan sekali-kali. Tak ada hadis itu, tak ada. Sebab tu hak manusia pandai ada, maka syariat tidak kaitan langsung. Turun Rasul, turun kita, datang hadis, datang ayat yang kalau dah ada, dah pergi. Umpamanya minum arak, dah apa, dah tahu hukumnya haram, maka datang Rasul, datang Nabi dan sebagainya. Beritahu, itulah. Kita hidup, kena ikut peraturan. Orang tua-tua kata kalau nak cari laki, carilah ada agama. Maksud ada agama ni bukan agama Islam, tetapi dia hidup, dia ikut peraturan agama Islam. Itu makna beragama. Kerana ramai orang Islam sekarang, dia Islam tapi tidak ikut peraturan, maka dia tidak bersyariat. Syariat itu agama lah. Agama itu cara hidup yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Mereka jadi agama atau syarak. Maka segenap kehidupan kita ni, daripada kita celak mata bangun tidur sampai kepada tidur balik, itulah kehidupan kita. Bila kita tidur, dalam tidur dia tak ada syariat. Setelah kita lena, tak ada syariat. Bila kita bangun, ada syariat balik. Bangun, dia ajar kita suruh ingat Allah. Keluar ke pejabat, semua ada peraturan berlaku. Maka begitu juga dalam bersokan, dalam berseni. Orang putih panggil sport, kita panggil sokan. Tu ring sport, tu ring sokan. Jadi hak berlaku banyak sangat sekarang ni. Bila bersokan jadi haram, bila bersokan jadi mungkar, bila bersokan jadi dosa. Sebab dia tak ikut peraturan. Ahli sokan ni dia kena ikut peraturan Allah dulu. Yang kedua baru peraturan sokan. Masalah kita ni ikut peraturan sokan, peraturan Allah tak ikut. Dalam peraturan sokan kena pakai keluar pendek. Dalam peraturan Allah tak boleh. Kita kata dah apa ni lagi dah pakai keluar panjang, dia tak boleh pasal dia letakkan oleh majlis Olimpik kena keluar pendek. Aduh. Olimpik itu hak ke? Ini masalah. Jadi lebih dia lain daripada Allah. Maka Allah hancur kita bahawasanya yang lain cuma rendah belaka peraturan Allah dulu. Maka suruh kita ingat peraturan Allah lebih daripada segala-galanya. Kita kena lapak Allahu Akbar, kiat kali nak semayang. Makna Allah Maha Besar, peraturan Allah Maha Besar, peraturan Olimpik, Geneva, PBB, peraturan negara-negara, itu change berlaku. Tapi dah punya nama Islam saja. Fi akhir zaman kau bila Islam tidak semua. Akhir zaman Rasulullah kata tidak tinggal lagi Islam melainkan nama saja. Maka orang Islam bersokan tanpa syariat. Bukan saja ahli sokan berdosa, yang menganjurkan sokan pula berdosa. Bukan saja yang menganjur, yang latih. Contohnya lomba renang 100 meter kuat dada. Padahal renang ni sunnah, tetapi jadi punah. Berapa? Pasal kita ikut peraturan punah. Sedangkan peraturan yang terbaik dapatkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bersokan tapi jaga batas. Kalau Islam tak harap sokan, Islam jaga sokan. Bila dijaga, sokan menjadi indah. Peserta dari Malaysia, peserta daripada Amerika, final 8 orang peserta perenang wanita masuk ke dalam kolam.
Cik, mari duduk pakai tracksuit dengan macam warok. Bila siapa dekat nak lompat hidung dalam air itu, masing-masing buang pakaian. Betul tak? Tunjuk live dalam TV. Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik, Sukan Malaysia, Sukan Sia, masuk dari pakai tracksuit, buang tracksuit, tinggal baju cek begini. Nah, habis mata-mata tengok. Oh, powerful. Kalau tengok kau tadi besin, congok depan TV. Ayah Haji tengok-tengok musyawarah. Peserta yang kedua pada malam ini akan membaca ayat yang ke-18 daripada surah Ali Imran hingga ayat yang ke-22, iaitu peserta daripada Ghana. Ayah Haji, mana rimuk, mana rimuk? Tukar. Tengok live Sukan Olimpik renang. Ayah Haji dekat. Peserta yang ke-6 akan melakukan terjun papan anjar daripada China. Wanita. Anda spek aku spek. Ayah Haji pun dah, anak Haji. Nah, bawa tua dah, bawa cetak dah, punah jahannam. Daripada tengok musyawarah habis tengok tadi sokat. Atau anak dia boleh masuk final, isteri dia boleh masuk final lari 100 meter. Dia 2 kali haji dah, umrah 6 kali. Anak dia, bini dia boleh masuk larian final 100 meter. Buang baju, tinggal baju kek, buang tracksuit, tinggal seluar pendek. Jadi dayus membenarkan anak bini dia bertelanjang di khalayak ramai, dilihat oleh ribuan kamera, live, still kamera, tuluh dengan lampu puluh, tak ada hal sikit. Bila menang anak dia, lomba renang hak telanjang tadi, terjun papan anjar, mak dia kata alhamdulillah, mungkin dengan berkat arwah bapaknya yang telah meninggal kemarin. Ini masalah. Dah main buat keluar itu depan orang ramai. Sokak apa begitu jadi haram kerana tidak ada syariat, tidak ikut peraturan. Kenapa tak ikut? Pasal dua, yang pertama iman, yang kedua takwa. Nyakit tadi. Kalau iman, kalau bertakwa, maka pasti hidupnya bersyariat. Diberi galakkan pula tu. Kalau menang dalam sokan walaupun bertelanjang, boleh hadiah 200,000. Sepak takraw wanita. Pak tukar tengok lelaki. Tengok wanita sebis kuda betina. Dah sebis kuda bukan ke bawah ni. Lesman ni. Nak tengok, faham? Kosong. Kenapa? Roh para pemimpin, pemerintah, roh Islam kita ada. Jasad tadi Islam ke sana kemari. Maka bila roh kita tak ada Islam, maka keluarlah roh barat. Kerana makanan daripada barat. Kalau makan makanan rohani, Quran, hadis, kataan ulama, maka yang keluar daripada kita adalah apa yang telah dilupakan sebagai syariat. Tapi tak ada masalah. Anak telanjang, bini telanjang, main sokan telanjang, luar kek, luar ketak, tak ada masalah sikit. Ni boleh cikgu luar telanjang juga. Dia kata telanjang mana? Tak. Pakai luar warna ketak sikit, takkan nak pakai baju semayang lagi. Tak kira. Mau lagi ke piala dunia ke
sukan Commonwealth ke, Olimpik ke, atau pertandingan final antara planet bumi dengan planet mustari ke, bagi kena taat hukum-hukum syariat. Nampak? Itu kata perjuangan kita. Nak dakwah, nak ajak orang balik bersyariat. Jadi tujuan kita buat moral ni untuk mengingatkan kepada kita bahawa tidak ada pilihan melainkan semua kena ikut syariat. Lepas tu dia kata agama yang semua lengkap. Pakai selipar agama ajar, pakai kasut agama ajar, potong kuku agama ajar, nak berok agama ajar, cucu berok agama ajar. Tak usah kata mahkamah, tak usah kata pemerintahan, ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, runtuh habis moral. Itu baru sokan tak semayang, main bola dapat tak semayang. Tak semayang main bola dapat pukul 7 suku baru berhenti. Apa berhenti? Gelap tak nampak ni aku. Dah lawan mana? Oh, ni kelas ni lawan ni. Dapat tak semayang lawan mana? Divisi 4 Selangor. Pemain Islam Perancis main di Liga Perancis, main di Liga Spanyol, harga 400 juta euro. Islam harga 400 juta euro semayang di tepi padang. Kita satu bak main bola tak sampai pun 1000 euro. Satu buah bak masuk ke negeri, bak orang rasmi boleh di luar pendek macam orang itu tak tingkat. Dia kata payahlah nak tertangkuk kalau pakai luar panjang. Pemain bola profesional di Poland, di Norway, negara Skandinavia, musim sejuk semua luar panjang. Sedangkan mereka harga paling murah 40 juta euro. Oh, paling murah kali. Luar panjang, bila dia main luar panjang tertangkuk. Masuk tu luar pendek tak masuk setakat. Ini masalah bila cinta kepada agama tidak ada alasan. Semuanya menasabah. Kerana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beratkan kepada kita melainkan semua yang kita mampu, yang kita boleh buat berlaku. Mu nak main bola, Islam kata tutup aurat, maka tutup aurat boleh main bola. Ni tak peraturan sokan junjung atas kepala. Peraturan Allah bawah punggung. Main snorkel kena pakai baju kok, kena pakai bow tekok macam Jackie Chan. Kalau tidak dari lawan Olimpik, kau benda kena-benda dengan bola snorkel. Kalau pakai kain kakak boleh. Kain kakak baju kayu kita subang, tak ada masalah. Nah, ini diajar bahawa peraturan manusia hendaklah mengatasi peraturan Allah. Bila buat sokan lah, kena bangun apa, buat lari apa, kena buat lari api tu pula kena cucuk dia apa dalam stadium, kena bangun hormatkan api. Ulama-ulama kata ni adalah ambil daripada agama Majusi. Sukan Olimpik yang pertama mereka ni beragama Majusi. Kalau nak start sokan kena bawa api, berlari satu daerah ke satu daerah. Dalam agama Majusi wajib kena buat begitu. Kalau api di padang, marah Tuhan api kena nyala semula. Bila masuk dalam stadium, semua orang dalam stadium kena bangun hormatkan api. Selama mana sokan tu berlangsung seminggu, api juga boleh padam. Ni ada orang Majusi. Betul tak? Ada sokan tak ikut syariat. Akidah kosong, ekor tunggang langgang api. Nah, mana dah suka budak-budak kalau orang puang main pakai baju petak itu. Kita suka. Ayah haji suka. Hak dua tu. Jadi bila kita langgar peraturan syariat, dua kerosakan. Yang pertama kita rosak, yang kedua dunia kita rosak. Iaitu turun bala daripada Allah. Bila kita tak mau ikut syariat, maka Allah balakan kita. Dia jawab pula, tak ada bala-bala. Kalau Turki ada gempa bumi, kalau Filipina ada bina tubuh, kalau Bangladesh China sekali ribu mati di banjir 40,000 orang. Tak, kita tak ada gunung berapi, tak ada gempa bumi. Nah, Allah turunkan bala orang jari daripada agama. Berapa juta? Tak reti baca Quran, berapa juta? Bala tu.
tak berhenti habis berapa puluh juta dalam Malaysia. Pada besar pada Bangladesh makin lemah ni. Ada hormat ulama berapa juta. Hak lawan Islam, hak bala uduk berjuta-juta. Pada nak balik ke mana? Dia jangan balik kita dah haji lah. Dah nak buat ni haji. Nak gunung gapi, anak gunung gapi baru balik. Nah, pak keturunan tu dalam rumah, cici, cucu, anak, tu. Bapak ni tak berhenti hukum hakam tak semayang. Bapak besar ni. Nah, kalau tanya anak Rasulullah berapa orang? 3 orang. 3 orang. Rasulullah lahir di mana? Loting lah. Loting. Kubur Nabi di mana? Mesir. Lalu tanya. Dah. Sahabat yang dijamin syurga berapa orang? 13 orang pula. Bahan rukun semayang. Tak reti. Nama anak Rasulullah putera mati sakit demam panas mati orang tahu nama dia. Tak ingat. Nama pemain Spanyol yang menjadikan gol paling pantang dalam Euro. Oh, beres. Ni rakyat buat gila sokan, pemerintah pun pergi sokan yang mengundang kemurkaan Allah, habis itu. Mampu habis. Nah, kau suka bina badan ni? Oh, bina badan. Bina badan tak haram. Melainkan guna obat-obat yang haram, obat-obat yang ngaji, ataupun tujuan ni untuk membanggakan diri, baru jadi haram. Tapi kalau dia bina badan, dia angkat besi nak suruh body tantang, body show, model macam body kita ni, ada apa-apa. Ni tu bina badan, lepas tu pakai low spender. Orang kata haram, dia kata kita ni dungu. Bila orang kata haram, dia kata kita ni apati pemakan. Nah, dia low spender depan orang ramai. Kita pakai kepek tak lama buat gini. Hingga sikit sini saja dah sokang apa benda gitu. Ni sokang menentang apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, iaitu melarang kita membuka kaifah depan orang ramai. Nah, pakai kain pelekat boleh. Orang puang tak boleh tengok, orang Nabi saja. Pakai kain pelekat, pusat sampai pelutu. Boleh angkat, boleh ada. Kalau dia pakai kain pelekat, turun buat body dia. Ya? Nah, boleh ada. Ketua-ketua belakang ni, depan ni 15 bulan depan. Baru jadi tak ada, pasal pakai kain pelekat. Ya. Ni masalah. Boleh pakai luar kek naik atas petak, ada spotlight, ada kamera, orang tengok pula, ambil dengan headset pula, tak malu sikit. Pusing ke belakang pula, tunjuk punggung ni. Dia kata manusia asalnya hijau, tapi wahumkan an'am, jadi bodoh daripada lembu, balhum atau bodoh daripada kambing. Tak percaya kita ambil lembu, kita ambil, kita berbakar buat spender cek. Ketak itu, kita air dari atas petak, ada spotlight. Potong-pek kami lagi. Tak apa, kami tengok lampu, tengok apa. Nah, orang boleh naik pula, tunjuk. La ilaha illallah. Ini contoh. Nah, bina badan, dia Islami. Lari, dia Islami. Renang, dia Islami. Islam jadi obat. Kalau tak ada Islam belakang, iaitu mematuhi syariat, maka bahanalah padamu. InsyaAllah itu pusingan yang pertama daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus di atas jawapan yang telah diberikan kepada kita tadi. Yang betul tuan-tuan semua, sukan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersukan. Beberapa riwayat yang disebutkan Nabi SAW pernah berlumba lagi dengan isterinya Siti Aisyah. Ketika muda, Siti Aisyah menang. Ketika Siti Aisyah sudah tua sikit, dah badan makin berisi, maka Rasulullah SAW menang. Jadi kata Rasulullah, ini balas balik yang hari itu. Jadi saya tertarik dengan beberapa perkara yang disebut oleh
Al-Fadhil Ustaz saya terus tadi, yang pertamanya manusia minum, beruh pun minum. Dia kata, Ustaz kata tadi. Dan beruh pun tak pakai baju, ada manusia yang tak nak pakai baju, tak tutup aurat. Dan yang keduanya saya tengok apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi ialah berkenaan dengan sepak takraw. Sama tuan-tuan semua keluar Kelantan kan, sepak takraw. Kalau Kelantan sepak takraw kan. Sepak takraw perempuan main. Apa benda Ustaz? Kuda betina. Kata. Jadi ramai yang nak jadi pengadil. Yang betul tuan-tuan semua, kalau saya pun saya nak jadi pengadil kan. Tapi tak diberi peluang. Jadi tuan-tuan semua, kita tengok pada soalan yang seterusnya, pada pusingan yang kedua ini. Jadi kita tujukan kepada Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus. Jadi untuk pusingan kedua ini, Ustaz, kita ada di kalangan masyarakat kita, ada satu golongan yang suka bersyariat, suka beramal, suka buat ibadat, suka berzikir, suka macam-macam lah. Akan tetapi tak ada ilmu, ngaji malas, beramal suka, ngaji malas. Ini satu tabiat juga. Jadi bila dia buat itu, buat dengan tidak ada ilmu, dasarkan kejahilan. Kadang-kadang apa yang dia sangka itu betul, sebenarnya salah kan. Kadang-kadang apa yang dia sangka salah itu sebenarnya betul. Macam mana keadaan ini boleh berlaku, Ustaz? Boleh Ustaz uraikan sekarang? Ya, terima kasih kepada saudara pengurusi yang berbahagia, saudara terus tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah. Kita telah pun mendengar berbagai-bagai olahan oleh Ustaz Zahar tadi. Tuan-tuan mungkin sudah pun faham, yang tak faham pun banyak dulu. Persoalan sekarang ini, ramai orang beribadat, suka beribadat, tetapi masalahnya ramai yang tak suka ilmu. Syarahan macam ni ramai orang, tapi bila ada kelas pengajian tidak ramai orang. Itu masalah. Ceramah macam ini ramai, puluh ribu orang hadir. Bila ada kelas pengajian tak ramai orang hadir. Itu masalah. Kita kadang-kadang kitab-kitab tua ni tak mengaji, tak boleh baca seorang-seorang, tak faham. Baca jarang makan geladi, geladi haram pula, rupanya keledai. Persoalannya sekarang, bila kita mengajar di masjid-masjid, tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Waktu saya mengaji dulu, anak murid bawa kitab, tuan guru tak bawa kitab. Karena alim tuan guru itu tak bawa kitab. Saat terbalik, tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Alimnya anak murid. Jadi sekarang kita ambil satu pendekatan baru. Mana-mana ada ustaz pengajar di masjid, kita pun bawa kitab sama. Itu kun aliman atau ta'aliman. Jadilah kamu orang alim atau orang mengaji. Mengaji berkitab, atau mustami'an atau dengar faham, bolehlah. Tak faham itu. Atau hebat atau sayang, tak letak-letak ke. Atau wala takunu khamisan, jangan jadi orang kelima. Bila di kelas berbulu je mata. Itu orang tak suka. Jadi kita ambil pendekatan yang kedua, mengaji. Pasal sebabnya kita kadang-kadang bila tak mengaji, sembahyang tidak khusyuk. Pasal hati kita berjalan.
waktu kita semayang, kita berhenti, hati kita berjalan, tak dapat konsentrate pasal ilmu tak cukup. Pasal hati ini bila kita berhenti, dia berjalan. Bila kita berjalan, dia berhenti. Terus banyak waktu kita main bola, lupakan hutang 40,000. Bila berhenti semayang, ingat hutang. Itu hati ni kerja. Hati berjalan apabila badan kita berhenti. Berbeza dengan jantung. Jantung lain, kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, baru kita jalan. Walau bagaimanapun, manusia ini ada roh, ada kalbu, ada jiwa, ada sir. Maka kita mentazkiyatul qalb, membersihkan hati kita. Hati mesti bersih. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia menerima melainkan yang baik-baik. Maka yang pertama, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita. Jiwa mesti bersih. Jangan ada sombong, jangan ada kerikut, jangan ada bencikan orang, jangan menghina orang. Kita anggap diri kita lebih hina dari orang lain. Itu sebabnya Allah Ta'ala sembunyikan para walinya di kalangan para hambanya. Pasal apa? Supaya kita hormatkan ke semua orang. Dia tu lebih mulia daripada aku, walaupun umurnya pendek, umurnya rendah, umurnya muda, dia mungkin beramal banyak pada aku. Kita rasa kita tengok orang tua, dia itu orang tua, mungkin amalannya banyak. Tengok orang alim, dia itu alim, ilmu banyak. Tengok orang jahil, kalau dia jahil, kalau dia berbuat dosa, sedikit dosanya. Aku tahu sedikit, aku dosa banyak. Begitu. Kita jangan begitu. Itu orang berilmu. Maksudnya dia tak rasa dia itu berilmu, dia rasa kurang ilmunya. Sama juga hendaklah kita anggap kita kurang amalan, kurang ilmu. Bila kita tahu kurang ilmu, kita mau mengaji. Kurang beramal, mau beramal. Kenapa kita berilmu? Yang pertama, untuk menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk beramal dengan ilmu itu. Yang tiga, untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu tugas. Kalau kita sudah tahu, kita beramal. Jangan kita dah tahu, tidak beramal. Sebabnya Luqman berkata, la ya bunayya, la tata'alam fima la ta'lam hatta ta'mal fima ta'lam. Wahai anakku, jangan kau mengaji apa yang kau tidak tahu selamanya kau belum mengamalkan apa yang kau tahu. Kalau tak tahu, belajar. Tak belajar, melaksanakan ilmu itu. Kita kadang-kadang dah tahu, tak buat. Itu sebabnya satu orang tanya hukum berpuasa, dia tak jawab. Tunggu dulu, besok baru jawab. Pasal apa tuan tak jawab semalam? Kerana aku belum berpuasa lagi apa yang tuan tanya tu. Aku dah berpuasa, aku jawab soalan. Begitu. Begitulah kita. Yang pertama, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Itu orang berilmu. Jiwa kena bersih. Yang kedua, yang kita tasfiyatul aql, membersihkan kita punya akal. Tasfiyatul qalb, membersihkan kita punya hati. Hati mesti bersih. Kadang-kadang sebabnya kita tengok dalam hadis qudsi, sungguhnya Allah Ta'ala bencikan orang fasik, tetapi Allah benci melihat orang tua yang fasik. Dah tua berperangai lagi. Yang kedua, Allah benci melihat orang kedekut, tapi Allah benci melihat orang kaya kedekut. Yang tiga, Allah benci melihat orang sombong, tapi Allah lebih benci melihat orang miskin yang sombong. Dalam miskin, pula. Sesungguhnya Allah sayang orang beramal,
Tapi Allah lebih sayang orang muda yang beramal. Pasal payah orang muda-muda nak beramal. Sementara sayang orang pemurah, tapi Allah lebih sayang orang miskin yang pemurah. Itu sikit nanti susah. Duit ada RM50 10 tong derma lalu. Nak buat RM50 ke nak buat RM50 ke? Nak buat RM50 demam seminggu. Orang miskin, itu sebabnya pesan tuan kita orang Malaysia ini nak sedekah slow sikit berbanding dengan Singapura. Singapura sekali derma RM100,000, RM200,000 biasa je, satu kali ceramah. Stadium di Singapura. Kita sekarang hari Jumaat tung lalu ngantuk pula. Dia sayang duit dia. Sebenarnya cerita sikit, duit kita yang senang, duit yang derma itu duit kita. Yang simpan dalam poket belum tahu lagi. Dalam poket ni boleh jadi omen punya, boleh jadi klinik punya, yang mesti punya waris punya. Kita punya mana? Yang sedekahkan itu kita punya. Kita beli motorcar mahal-mahal, siapanya? Nanti akan waris punya. Tak apa waris punya, bila kita mati nanti isteri kita kahwin lain. Kita tahu tak isteri kita kahwin? Tahu? Kita mati dalam kubur dalam mazhab. Tiba-tiba orang kampung kita mati seorang lagi. Tengok macam orang kampung aku ni. Duduk mana? Duduk Masjid Al-Azim. Sama. Apa? Nak tanya sikit. Apa khabar orang rumah saya? Dah kahwin. Yang malam sekali, duit dia yang tersimpan, suami baru beli motor. Dia rawat kat kubur kita. Tengok. Dia kubur suami air lah ni. Baru tahu. Maka tak kena sedekah, garang sedekah sekarang. Jangan tangguh-tangguh lagi. Pasal duit yang kita simpan untuk orang rumah kita tak apa, bukan tak boleh simpan, tapi kita bimbang kita dah mati berapa lama dia tahan. 4 bulan 10 hari dia pun habis edah. Orang tanya, boleh kahwin tak? Boleh tak? Tak menanya kubur kita. Begitulah. Itu jiwa nak bersih. Jiwa bersih. Sebabnya kita dalam kubur ya. Bayang dalam kubur dia 4 penyebab boleh lepas selesai kubur. Tak sembahyang 5 waktu, sedekah, wirid, baca Quran di antara. Jadi kita bimbang dalam kubur ni. Kita bayang-bayangkan, cuba kita bayangkan. Gelap gelita, lampu satu gelap, gelap yang kedua malam gelap. Gelap 2 kali gelap. Soalan bukan akhir. Amat menakutkan, amat mengejutkan, amat membimbangkan. Siapa berani agak-agak? Tetapi kalau dah cukup amalan, tak apa, mati-matilah. Tapi kita bukan takut mati itu, bukan mati yang takutkan. Kita takut tak ada persiapan untuk mati itu. Jadi Ghazali, bukan mati yang ditakutkan. Yang takutkan ialah persiapan untuk mati itu tak cukup. Memang soalan kubur kan bocor, orang nak tahu. Soalan kubur bocor, orang tahu. Tapi tak dijawab. Pasal amalan kita, sembahyang kita di kepala, zakat kita belah kanan, puasa belah kiri. Amalan yang lain di ujung kaki kita. Itu dia. Berbeza dengan orang asli. Orang asli pun talqin juga. Orang Islam pun talqin, orang asli pun talqin. Nak dengar talqin orang asli. Orang asli talqin ni akhirnya mati juga. Oh ya, dia kata. Dia kata orang mati tu ya. Sebentar lagi akan datang malaikat, akan menolak soalan-soalan. Kalau soal juga yang payah-payah, kau minta lah yang mudah-mudah. Kalau kau dapat jawab, kau akan gerotak.
sebelah kiri. Kalau rotan kau sebelah kiri, kau elaklah sebelah kanan. Kalau rotan di tengah-tengah, nasib kau lah. Itu bukan. Jadi kita balik-balik. Jiwa kita yang tadi tazkiyatul nafs, yang itu tasbiyatul qalb, yang itu takhalliyatul sir, mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat yang mazmumah. Sebab dalam sembahyang ada 3: takhalli, tahalli, tadalli. Takhalli mengosongkan jiwa kita daripada sifat mazmumah. Yang kedua tahalli, mengisi jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah. Barulah tajalli, baru nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu di ilmu dan sambungan sebabnya kita beri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau wahai Allah kami menyembah, akan dikau wahai Allah kami mohon pertolongan. Mengapa disebut akan dikau kami sembah? Tidak disebut kami sembah akan dikau, kerana dia panggil dalam bahasa Arab ditaksis, khusus kau sahaja wahai Allah akan mohon pertolongan. Tidak macam orang perempuan lah. Orang perempuan tanya suami dia, abang sayang saya tak? Saya sayangkan awak. Itu bahaya tu. Maknanya saya sayangkan awak, yang lain pun sayang juga. Kalau dia kata awak lah yang saya sayang, itu betul. Tu perempuan bekang-bekang tu tanya suami balik, abang saya sayang saya tak? Kalau dia kata awak lah yang saya sayang, itu okey. Kalau saya sayang awak, maknanya yang lain pun sayang juga. Okey dah. Sebabnya dalam akan dikau kami sembah, akan pertolongan mana dulu? Nak dulu ke nasta'in dulu? Nak dulu, sembah dulu baru minta tolong. Sembah dulu doa. Kita terbalik, kita nasta'in baru nak dulu. Sebabnya contoh, doakan saya lulus puasa. Kalau lulus, saya bagi makan. Kalau tak lulus, tak bagi makan. Lain kali kenduri dulu, baru kita minta. Tuan-tuan saya kenduri ni, dan tuan-tuan doakan biar saya lulus. Itu betul. Selalu orang bernazar nanti sebenarnya orang kelekut. Maknanya kalau ada kenduri, tak ada tak kenduri. Kalau lulus kenduri, tak lulus tak kenduri. Macam gitu. Kita buat konsep berbeza. Sekarang tuan-tuan, anak saya nak periksa ni, saya kenduri. Doalah mudah-mudahan anak saya lulus. Gitu. Tidak. Doalah tuan supaya anak saya lulus. Tunggu tak ada kenduri pun tak lulus. Macam orang India lah. Orang India sekali banyak kelapa. Kelapa boyang kelapa. Dia pun menazar, Sami tak ada itu kalau kambing juga betul. Dia turun goyang turun lagi. Dah turun separuh, dia doa lagi. Kami tak ada jatuh kalau pulau kuning juga kasih. Turun sikit lagi. Tadi kambing ni pulau kuning lah. Turun sikit lagi. Sami tak ada jatuh kalau ayam juga potong. Tak lama dia pun berpujam mata, dia pun terjun. Sami sekarang sudah jatuh, tak kasih apa-apa. Orang Melayu begitulah. Ada kenduri, ada los, ada kenduri, tak ada los, tak ada kenduri. Begitu. Kita tukar. Kita kenduri dulu. Kita sedekah dulu. Baru minta. Itu iya kan. Itu ilmu. Itu ilmu yang penting. Kita tahu hukum Allah Ta'ala. Jangan kerikut. Kemudian kita lihat pula kita ada 3. Yang pertama,
ganggu dia. Kemudian kita lihat pula bahawa sungguhnya hidup kita ini ada program. Kita yang pertama sekali, kita menungkan sama ada kita ini ke syurga atau ke neraka. Menungkan tuan-tuan, ke mana kita akhirnya. Yang kedua, kita tidak tahu sama ada dosa kita Tuhan terima atau tidak. Kita punya pengampunan. Yang ketiga, kita tahu Allah redha atau tak redha. Kita tak tahu ke mana Allah redha atau tidak. Itu sebabnya sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada bentuk ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Buat kecil pun tak pun. Bayang menjil 1 rakaat pun jadilah. Bayang tahajud 2 rakaat pun jadilah. Baca Quran 1 muka pun jadilah. Tak boleh 1 muka, tengah muka. Pada tengah muka 1 ayat. 1 ayat tak boleh, tak payahlah. Boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Buat. Saya pesankan tuan-tuan, sembahyang malam bangunlah. Tak boleh pukul 5, 5:30. 1 rakaat witir jadilah. Pasal sembahyang malam itu pahalanya 1000 rakaat sembahyang siang. Dan boleh menyebabkan menerangkan bor kita. Boleh bangun, boleh bangun. Tidur memang sedap. Itu sebabnya tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kalau nak tidur dalam kubur, sembahyanglah malam. Kalau nak tidur, kalau tak nak tidur, kena beduk. Bisa bangunlah, bangun. Jadi kita berazam bangun. Waktu tanim khamsan qabla khamsin, rampas 5 sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua. Sekarang tuan-tuan yang muda-muda sekaranglah nak bangun. Jangan dah tua-tua besok nak bangun. Taklah bangun dah lumpuh. Taklah. Kau misal muda-muda dulu kalau kau bangun tak apa. Kalau makan sekarang makan tak. Sayang duit tak makan. Dah tua-tua duit dah banyak baru nak makan. Doktor larang pula makan. Dia makan nasi tu doktor, jangan pergi manis. Daging jangan gaul. Ayam jangan jantung. Telur jangan kolesterol tinggi. Saya nak makan apa tu doktor? Awak makan kulit putih je lah. Sembahyang sekarang. Sebab kita untuk ilmu sekarang. Sembahyang malam bagaimana? Bangun. Sekarang saya pesan tuan-tuan, bangun. Pasal kita nak tidur dalam kubur. Nak tidur. Jangan kita banyakkan tidur, kurangkan tidur. Bayangkan kalau tidur 1/8 jam, 8 kali 3 240. 1 bulan tidur 10 hari. Tidur 10 hari 1 bulan. Umur kita 60 tahun, tidur saja 20 tahun. Kalau tidur 8 jam sehari, 20 tahun tidur je. Jadi kurangkan tidur. Itu tidur yang resmi. Tidur yang tak resmi, kita tengok TV tidur. Tengah-tengah dengan ceramah, tidur juga. Itu tuan. Jadi sekarang ni kita perhatikan bahawa hidup kita ini sementara saja. Tidak tahu masa. Itu Arab kata kam min sakimin asyahina min dahar
kam min sahihin mata min ghairi illatin. Beramai orang sakit tak mati-mati, beramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut. Itu benar kan? Mati berada di antara pejam dan celik. Waktu pejam mata memang tak sempat nak celik, waktu celik mata memang tak sempat nak pejam. Mati mencelah. Jadi masa dah tak ada. Masa untuk akhirat amat pendek, masih masa untuk dunia amat panjang. Kita pergi hospital, tengok saudara kita pangan, nak makan pangan, aku dah seminggu tak makan, minum dah 2 hari yang tak minum. Kita kata nak gol orang tua, kita pun balik singgah pasal malam, kita beli buah pelaka, kita makan, cekik, kita mati dulu. Memang orang nak mati, orang di hospital tu dia tak tahu dia nak mati. Kalau bagi duit tak ada dia. Cuma tanya, nak makan tak ada, nak minum tak ada, nak duit tak lah buat hilang tu. Duit. Begitulah tuan-tuan. Jawab soalan. Ilmu itu penting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tak sama orang berilmu dan orang tidak berilmu. Kita kena cari ilmu. Cari ilmu, mudah-mudahan Allah Taala memberkati hidup kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus atas jawapan untuk soalan yang diajukan tadi yang agak detail dan panjang. Mudah-mudahan kita faham talqin orang asli boleh mengelak tuan-tuan semua. Tak betul tak tahu lah. Tapi maknanya yang sebetulnya dalam buku tak ada elak lah. Itu orang asli boleh talqin. Jadi tuan-tuan semua, pada malam ini kita akan lancarkan tabung dana pembangunan dan baik pulih prasarana Masjid Al-Azim Pandan Indah Ampang Selangor akan dimulakan sekarang. Jadi tuan-tuan semua, lancaran tabung dana pembangunan dan baik pulih prasarana Masjid Al-Azim Pandan Indah Ampang Selangor akan dimulakan sekarang. Sebagaimana yang diwawarkan, yang disebutkan oleh Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus tadi, Allah Subhanahu wa taala suka orang yang kaya yang pemurah, dan suka juga orang yang miskin yang pemurah. Kerana orang yang miskin pemurah ini, dia cubaan dia banyak. Ada anak keluar, air masuk balik, keluar, air masuk balik, ke air banyak kali. Jadi tuan-tuan semua masukkan, jangan tengok nanti demam 50 hari kan. Jangan tengok berapa jumlah yang dimasukkan, masukkan kami. Jadi saya rasa kerana kita mengejar masa, sementara kita menunggu, sementara kita menjalankan kutipan itu, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Pada pusingan yang kedua ini, soalannya berbunyi, kita dalam Islam dibenarkan untuk berhibur, dan dalam Islam dibenarkan untuk berkahwin. Berbeza dengan setengah-setengah agama lain, kalau nak jadi ulama, nak jadi orang hebat dalam agama, tak boleh berkahwin. Sebagaimana agama Kristian, ada sebahagian agama Kristian yang tidak membenarkan padrinya berkahwin. Kita agama Islam boleh berkahwin sampai 4, boleh berhibur, tapi dalam batas syariat, dalam batas undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah batas dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan urusan perkahwinan dan urusan untuk berhibur? Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan. Soalan yang diajukan, macam mana kita nak bersyariat semasa kita berhibur ataupun menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan menakahan. Yang pertama hiburan, yang kedua menakahan.
manusia ni Allah jadikan di dalam hatinya dia suka benda yang seronok. Tak ada lagi manusia yang tidak suka benda seronok. Atau satu bangsa atau negara mana pun memang dia nak benda yang seronok. Sebab tu kita kena faham balik, kita hidup dalam dunia ni ada dua benda yang berlawanan. Kita kena ingat, dalam dunia ni dia ada sakit, dia ada sihat, dia ada miskin, dia ada kaya, dia ada lawang. Dia ada kaya, ada miskin, ada suka, ada duka, ada menangis, ada gembira, ada bersedih, ada berhibur. Di akhirat ini Allah bagi dua. Sebelah negeri itu dapat sebelah, negeri yang sebuah lagi sebelah saja. Sebab tu dalam syurga dia hanya ada gembira, tak ada duka, hanya ada berhibur, tak ada bersedih, hanya ada ketawa, tak ada bermurah kerja, hanya ada kaya, tak ada miskin, hanya ada sihat, tak ada sakit. Dan negeri neraka lawangnya pula, ada sakit, tak ada sihat, hanya miskin, tak ada kaya, berduka cita, tak ada gembira, sakit sama, tak ada sihat. Jadi kita berhibur memang perkara yang orang suka. Bukan berhibur saja dah, segala hak belum baik tadi semua orang suka. Umpamanya sihat, tak ada orang nak sakit. Tak pernah lagi dia panggil Tok Imam ajak semayang ajak. Tok Imam pun sampai rumah memang tanya, ajak apa Haji? Nak solat dah ni? Haji tu kata gini, kita ni duduk suami isteri lama dah 40 tahun dah, cucu 18, anak 60, sehat walafiat, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung pun okey, semua okey belaka. Jadi nak memayang ni, nak minta hajatnya boleh tak, nak minta sakit? Tok Imam tanya, Haji ada minum air daun betul tau, yang mabuk kat ni, orang tak nak sakit. Mungkin dah di Afrika, planet mana pun, kutub utara, kutub selatan, orang nak sihat. Itu juga kalau banyak dengan sikit harta benda, orang nak banyak. Jadi panggil oleh majikan untuk hadir ini pejabat. Majikan kata, tahniah kepada anda kerana anda diterima menjadi pegawai takbir di jabatan kami dengan gaji 4,800 bulan. Jadi Allah, apanya gitu? Banyak pula ni. Berapa gaji tadi? 4,800. Oh, leceh lah macam ni. Dah berapa pula? 2,000 lebih. Memang orang tu dah berapa sehat gaya. Maka begitulah dengan berhibur. Apa juga batas kita buat, makan, minum, nikah, kahwin, nega, berhibur, sokang, dia dibuat-buat dulu. Maka tak terlepas juga dengan hiburan, dengan berhibur. Kalau berhibur sama-sama jadi fitnah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, kata Allah. Al-ayat. Hanya sahaja kehidupan dalam dunia ini la'ibun, main, sokang, wa lahun, hiburan. Tetapi bukan makna dalam ayat ini sesungguhnya haram sokang dan haram hiburan. Dalam ayat ini, kalau tak kena kita bersokang, tak kena berhibur, jadi fitnah. Fitnah lagu mana? Kita tengok sekarang. Hiburan punya pasal batal kuliah kerana K-pop. Kerana tak ikut syariat. Patutnya batal K-pop atau dipendekkan K-pop, kerana mungkin penari K-pop akan pergi ke kuliah. Tidak batal hiburan, batal kuliah agama, batal Allah suruh, batal akhirat.
ilmiah, sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu diskar. Kalau ngajar dari lebih pukul 12 disko boleh. Ada orang tengah disko dekat Zoom, tengah disko 12 1 minit, ting tutup aku. Doa, tak ada, lebih pada 12 1 minit haram, tarik balik permit. Tak ada. Pukul 4 baru keluar, motor jalan mabuk dalam disko, motor terbit keluar. Ceramah agama pukul 12 jangan lebih. Kena molek baru 11 suku tutup api je. Dia tergantung ceramah setelah 45 minit lepas mikrofon. Alasan dia sudah lewat dalam permit pukul 12 11.45 lari dah mikrofon buat lagi. Nah, orang ada tengah nyanyi dalam TV final, tengah nyanyi cinta buat lagi dah. Ada tambah masa. Orang dah cukup main 90 tambah masa. Nah, apa masa kalau 90 minit seri berapa minit tambah? 50? 15? Betul ke tak? Bodoh segi tambah berapa minit? Jadi 30. Kaki bodoh tahu kan? Tambah tapi akhirat tak boleh. Sebab hiburan melalaikan. Padahal hiburan itu menghilangkan jemu kita beribadah. Kalau nak semayang makmur, ada hiburan, tengok jenaka, ada muzik. Dah waktu didulukan. Ini cerita je. Pasal apa? Pasal yang jaga, yang takbir tidak mengamalkan syariat, maka lahirlah benda yang tidak bersyariat. Hiburan punya pasal. Keluar universiti, cerita tanya dia. Syarat sah tayammum berapa perkara dari awal ni. Padahal tak simpan, tengok pegang ijazah, degree baru dapat. Bukan ambil dekat tu, dekat menatang-natang dari tadi. Pegang degree dari awal. Baru ambil master convocation, dah sampai di rumah lagi. Sebelum master, kita tanya dia syarat sah istinjak berapa perkara, tak boleh jawab. Nampak? Apa ni? Dengar belanjawan untuk hiburan kesenian 600 juta. Pondok ada stipend 5 sen pondok ni, betul tak? Ada. Demam ni ada syariat. Taiwan itu Mekah, badan dia naik ke terbang. Orang yang nak ikut syariat dari kota, dia kalau syariat lepas tadi duduk depan pada pilot. Nak pergi Mekah punya pasal. Lain orang nak bersyariat, dia kata tak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Tarik lepas, api lembu ke dia sebenarnya. Bapak kering lembu-lembu, lagi api satu kecil. Patut sebelah dia pula. Tak faham, dia kata Islam tu Islam saja. Semayang, haji, puasa, baik. Mayang, haji, puasa. Ibu orang letak pegang api. Nah, siap ada pondok pula ni, mengajar dalam pondok tu cara-cara nak menjadi penyanyi terkenal. Ada ustaz taranum, ada bagian tarian. Nah, akademi tu pondok. Kalau bagian agama betul tak ada dapat suntikan semangat, duit pun tak dapat. Baru 4 batang dia nak diri pondok, mari lalu rupa cermin gelap, tanya ada permit buat pondok? Kita jawab permit ke pondok kotak. Ini bumi Allah, ini diri masyarakat, diri pondok untuk melangsungkan kecemerlangan ilmu Allah. Permit apa? Mari beri batuan lah. Patut tanya nak buat pondok ni cukup lagi duit. Kalau tak cukup kami tambah 4 juta lagi. Itu baru orang beriman. Nah, surah kena gobok. Ada gobok karaoke. Ada gobok disco lagi. Tak ada orang.
Orang kata bodoh nak marah. Ini masalah. Nah, hiburan tak marah. Dalilnya dalam syurga, dalam hadis cerita ada nyanyian, ada muzik. Maka kita kawal, iaitu berkawal. Ada skala ni. Dalam syurga ada makan, ada minum. Dalam dunia pun ada. Tapi kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum. Kerana ni adalah fitrah kamu. Jangan lebih hak. Jangan melampau batas. Muzik ada dalam syurga, ada lagu, ada nyanyian. Dalam dunia pun boleh. Tapi jangan melampau batas. Letakkan jangan lebih daripada had. Hampir ni kali Quran tak pandang. Kali lagu pandang. Kali muzik pandang. Pasal apa? Yang ada dalam rumah orang Islam ni bukan sunnah sitah. Jom kita cari dalam rumah orang yang mengaku Islam. Ada tak kitab sunnah Abu Dawud? Yang TV ada. Syarah Muslim tak ada. Sunnah Mangga ada. Nah, kitab Sahih Abu Dawud tak ada dalam rumah orang Islam. Ada majalah-majalah. Dah orang kuat pelajar. Majalah Mekah ada banyak. Hiburan dia ni disogokkan melampau-lampau. Sampai akhirnya bodoh akhirat cerdik dalam bagian hiburan. Nah, anak jahil agama, mak jahil agama, pak jahil agama, tapi hiburan pandang. Lagu ni lagu nyanyi, ayah dulu jawab, anak tak nak jawab, ayah jawab. Nah, suruh dalam konti tu baca ayat Quran. Fa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Para pendengar sila jawab daripada surah mana, ayat berapa, hadiah dia RM1,000 dari jawab. Nah, tanya siapakah yang menang semalam perlawanan antara Belanda melawan Itali? Oh, boleh jawab. Siapa jawab? Tu jawab. Nah, kenapa kita disokong? Kita minat hiburan, fitrah tak salah, tapi tidak berlandaskan syariat. Maka api anyu, api ini, api bodoh, api bodoh. Nah, ngadak tadi mesin daripada pagi sampai pukul 10 malam. Orang dia dengar fiqh, orang dengar tafsir, orang dia dengar kuliah, orang dia dengar tafakuh fikih, orang dia belajar Quran, dia tengok drama, dia tengok cerita-cerita kerajaan semata-mata. Yang orang ngajar dalam masjid betul benda hak, ada batil, pokok hakam yang menjayakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Tak dihidangkan dengan hiburan. Ni tak raya lagi. Nah, pesan tak dalam TV. Pada hari yang raya pertama sekian, hari raya kedua sekian hiburan. Ingat adik kakak sekalian, hari raya nanti jangan ke mana-mana, tunggu di depan tali besi. Suruh tunggu tu. Nah, tak pergi jalan. Orang mari nak raya dah buka itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Labu-labi. Keluar balik, keluar di Perama, keluar di Negeri, keluar di Sabah City, habis pandai Pak hiburan. Kena penyanyi, kena pelakon, kena pelakon. Tetapi tak kena Quran, tak kena tajwid, tak kena haram-haram. Ini kau orang lain sama. Kau orang apa? Kau ramai. Kau jahiliyah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamu ya'lamuna dhahira minal hayati dunya. Yang ramai majoriti yang ramai hidup datang ke bumi hari ini tak tahu hak akhirat. Ramai majoritinya pandai dalam bab dunia saja. Nah, habis berlaku-laku bukan muzik itu haram, tapi kita yang menyebabkan jadi haram. Nah, kemudian munakahat, kehidupan kita munakahat. Siapa pun dia kena ada cita-cita nak kahwin. Siapa yang ada cita-cita tak nak kahwin, kata ulama haram. Walaupun dia tak kahwin itu bukan wajib. Kerana mencita-citakan mengamalkan sunnah itu wajib. Walaupun kita tak mampu untuk amalkan apa, mencinta itu wajib. Tapi bila tidak ada syariat,
Syariat nak ada ni berlandaskan ilmu. Ilmu ni dengan hadir kuliah. Alaikum bi ilmi, kena sentiasa dengan ilmu. Bila ilmu tak ada, dengar tak ada, kuliah tak ada, maka tak ada syariat. Patut tunang tak ikut syariat. Dulu nikah yang sanding, lagi tunang sanding kau. Bertunang sanding kau naik atas pelami habis 14,000 orang tunang. Nah, ni tangan ni keluk ni macam ada tiger mengatin. Kau lagi kau bodoh, kau lagi kau bodoh, kau lagi kau bodoh. Makin lama makin bodoh. Apa? Pasal itu bukan panduan yang disuruh itu. Ada pula nak test DVD dibaca buku TMB. Ada pula nak pergi test lesson maknanya jasmine TMB dibaca buku benda ni Telekom belakang. Tu jeng sama, tak kena sama. Hidup kita nak bersyariat, dia nak bersyariat, mengaji Quran, dengarkan ngajar hukum hakam, dengar syarah Muslim, dengar Sahih Bukhari, baru jadi. Kita ada, dia ngaji benda lain. Maka bila gitu, nikah kahwin, dah jadi passion syariat. Nah, orang kata dah ada tunang buat sikit-sikit dah dah, jangan buat besar-besar kan dia tak jadi. Lagi nikah, jangan tak nikah kan malu saja. Dah, terikut-ikut. Tengok majalah, arti-arti buat tunang seseorang, dia buat juga. Nah, tunang tu maknanya laga dah perintah Allah Ta'ala. Sampai kadang-kadang mak tu marah, tunang dah ambil, mari jadah lagi. Dia kata tunang mu mek tak mari dah, macam tunang orang lain bang, tu dah mari ambil mu lagi. Dating gitu je ni, mak. Nah, itu kita teringat dalam satu kuliah almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia cakap, orang tanya dia, Ustaz, ibu yang membenarkan anak dia keluar ke sana kemari, dia ambil oleh laki-laki yang bukan mahram tu, ibu apa hukum dia? Ustaz Ghazali jawab, itu ibu ayam. Endek. Nah, nikah ni tak letak harga anak macam harga pada laut. Ni di Kuala Lumpur ni kita dengar ramai. Kalau anak sulung puan 10,000, anak kedua 11, anak ketiga 13, dari 12, anak keempat 13, anak kelima 14, anak keenam 15,000. Dikira kau ni tak? Dikira harga rekod kereta tu pun ni. Padahal Nabi kata yang paling berkah, paling murah. Ambil kataan Nabi, buang dalam lokal, pakai ikut orang ramai. Rasulullah, buang dalam lokal, ikut orang ramai. Lepas tu bila mati, bila-bila nak syafaat Rasulullah, hidup tak boleh ikut Rasulullah. Nah, dia boleh nak mahal, biar padam dengan harga barang kita nak jual. Saya nak jual kacil sebuah ni, saya beli lama dah tahun 90 ni, 2012, 22 tahun. Dan nak jual berapa? Nak jual, kira dah awak kawan lain, kawan-kawan saja gini lah. Awak tu tahu saya nak jual 240,000. Nampak? Mabuk punya orang. Ada lagi tak? Kalau ada, orang tu tak beli mabuk juga. Ada pula nak jual kacil 20 tahun jom 250,000. Nah, dia padang harga saya nak jual Porsche sebuah saya beli itu 700,000. Nah, jadi saya nak ambil Lamborghini pula gini kena orang 250,000 tu. Orang dengar orang tak wait, orang kata tak mahal. Jauh dah. Jadi nak letak 10,000, 15,000, 13,000 harga anak. Biarlah hafal Quran 30 juzuk. Hadis sahih, hadis Muslim, sahih Muslim ingat, sahih Bukhari ingat, Sunan Abu Daud ingat, Sunan Daruqutni ingat. Boleh masuk Western, Eastern, cara Arab, masukkan India, pandai pasok, boleh cari baju Melayu, boleh potong baju kok, rajin memasak, pandai pula memasak, comel pula, macam aku cantik, kaki berkilat macam cermin, boleh pasok. Ni 13,000 ketuk macam tai kucing bau. Tadi dah banyak makcik mahal ni. Ikut-ikut dah orang Islam dah untuk mengajikan tak boleh mahal-mahal sangat. Tak boleh gitu ni, diploma ni.
Dua perkara yang pandai dalam bak dapur. Yang pertama, masak air panas. Yang kedua, perangat nasi kemarin. Bukanlah dia mahal boleh, tapi tak dia nak mahal-mahal anak perempuan pengantin, biar hafal Quran, hafizah, hafal hadis. Dah, baru mana sampuk. Ni dah berhenti tanya pengantin, berapa mas kahwin? 15,000. Dan masa suci antara dua dia jawab 6 tahun. Pokok bodoh. Dah berhenti benda macam mana, harga mahal. Macam tadi lah, kasih 250,000. Bengok punya makcik. Nak biar patah-patah. Dah kahwin pula, jangan ikut adat lain. Yang dilama, dihina sampai pelang-pelang tangan tu siapa suruh? Man tasyabbaha biqaumin fa innahu minhum. Siapa yang ikut adat bangsa lain, maka dia jadi bangsa tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan diharuskan pengantin perempuan memakai inai kerana mengikut adat orang-orang Arab. Sebelum dari masuk Islam dia pakai inai, maka dia benar. Tapi jangan dapat tiga orang. Ni pelang tangan dia ni, pengantin perempuan. Nah, pasal punakahan tak ada. Katanya dia tangan pedang ni macam pulau sawah. Natu hamba tu dah Kolombo. Lah natu mo kita ingat ke ada cekar. Nah. Bersanding pula ni gedok sini tak ada. Bukan tak boleh. Bersanding ni maknanya duduk pengantin laki-laki dan perempuan di atas kerusi atau tempat duduk, lalu ditengok oleh orang. Kalau tak boleh gitu, tak haram. Jangan jadi haram video. Ni buka tak dada ni pula. Atas pakai tutup. Hak tutup rapat takok. Rambut pula tak tutup. Hak tutup pula ni dia buat style purdah pula tadi. Pengantin tak pakai nikah. Oh ni buat pula. Nah, pesen pantai nikah. Bodoh macam Aladin 1001 malam. Tapi belum nampak bela. Nah, atas tutup, bawah buka. Tutup bawah, atas buka. Atas bawah tutup, buka tak usah pula. Nak akad nikah, pengantin perempuan duduk jauh daripada orang. Apa dia rapat dekat dengan orang ramai jadi mukhalatah gitu kalau mendedahkan orang. Mulut dan hijau merah macam anak anjing baru beranak. Nah, Tok Imam mati ini 6 tahun dah. Akad nikah ni cik ada Tok Imam. Dalam aku nikahkan akan dia kepada aku sendiri. Bukan salah duduk molek-molek duduk orang. Janganlah sobek lebih-lebih. Sikit-sikit pakai ingat, sikit-sikit make up juga orang. Nah, benci air mampu. Pengantin tak bayar. Dah mari juru make up, pukul 11 make up. Nak naik atas kami pukul 2. Dulu mau anda, ini abang anda. Ormuk gitu. Kita kata dah haram tak tu. Orang lelaki yang isolek muka anakmu tu dah haram tak tu. Dia kata tak apa, pasal dia akan lembut. Lembut tak keras lagi. Yang dia keras kan. Siap pukul 1:30 muka tebal rinci make up. Dah duduk atas pelami. Allahu Akbar. Mari dirham daripada malaikat. Semayang zuhur lagu mana tu? Syaitan masuk cilok. Bukan selalu tinggal sekali seumur hidup. Apa pun pengen. Dok semayang. Pengantin laki-laki pun dok semayang. Siap dengan duri ni. Pengantin laki-laki duri, panok, kapok. Tu cukup lekat syariat, tak cukup lekat. Dia dah apa ni? Warna kosong itu. Dupik dah pengantin nak duduk tak pelami. Malam ni, keri mana keri. Tak apa, tak ada. Tak boleh. Pengantin keri. Jangan dok pinjam kita ambil pinjam sini.
mesti sempurna. Agama tak apa, guna-guna pun habis syariat. Lepas tu nak masuk surga Firdaus, mabuk ke apa? Dah semayang siapa tu orang masuk. Satu waktu tinggal 6,000 tahun apa dalam api ni. Saya kata bukan semua sekali-sekali kahwin kan, syariat jangan awak lepas dengan bos. Dah semayang pukul 5 ada lagi orang mari. Pak kini baju dah pukul, dah semayang lagi. Mari waktu ayat tinggi air mau. Patut jangan ringgit air mau pasal dah semayang. Hidup belakang sikit cing tinggi air. Pasal apa dah semayang takkanlah ringgit air mau. Ringgit air cingnya, betul tak? Tu rengat di akhirat masuk neraka sakot dah semayang. Siap silap kau depan pengantin. Tak usah silap, tumbuk pengantin tu. Dia kata tekuk buat macam ni. Dia buat dia faham pengantin. Dah semayang. Saya pun silap. Ada apa begitu? Bukan salah buat. Jangan sampai mengatasi syariat. Nak jawab kau saya lagi. Kenapa budak semayang masih menikah itu? Nak jawab dalam kubur lagi. Ada ke relax bos. Ada ke gitu. Pecah pada bang di bakar. Batai semayang pula. Tak ada orang suruh batai semayang. Dah nikah dah sudah kan. Dah batai semayang dah buat ke? Tak payah buat mak. Saya dengar ustaz ngajar tak payah buat dah. Batai semayang malah karang nak tidur karang kita bandar, kita patah. Mak kata tak boleh. Kalau awak dah ikut mak mati berlalu. Takut kau anak. Dah batal semayang. Zaman kita itu cium tangan suami. Okey lagi 90-an cium dahi, 2000 milenial cium pipi. Baru ni bulan 3 cium mulut depan imam. Juru nikah berlaku di korong. Cium mulut tu dah depan orang ramai. Tu imam dia kekek ke dah cium. Jadi macam Kristian kahwin tau. Lomeng tu depan tu imam. Pasal apa? Mak suruh. Mak kata dak buat gitu, dak ngaku hari kopi macam-macam kata takut ke? Kalau mak suruh patah semayang tinggi fikir dia apa jangan buat depan orang ramai. Tapi kita patah cara mudah. Kau ni depan kat nikah tu. Tanya apa? Dia dah patah. Patah tak? Patah tak? Dia balik itu untuk imam. Dah api lalu banyak kan? Juru nikah kalau dulu mari tanya pengantin. Sebelum akad nikah saya tanya awak dulu. Yang pertama memecah dua kalimah syahadat. Tanya dia rukun syahadat. Tanya dia rukun semayang. Tanya pengantin rukun Islam. Pak mudah-mudah tak payah. Bukan suruh tafsir surah lu. Pak mudah-mudah. Wahai pengantin lelaki, sebelum saya mengangkat nikahkan kepada kamu. Saya ini bertanya 3 soalan. Yang pertama, berapa rukun semayang? Nanti kata saya tak ingat. Boleh balik baca buku kejap lah. Baru tahu. Yang kedua, berapa rukun iman dan rukun Islam? Yang ketiga dah, siapakah nama maknanya bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok ni. Ni pengantin bodoh macam ayah. Akak nikah kau. Ini dah ni mari aku nikahkan nikah. Nak berjual pergi pula ni. Lepas sopak kali nikah. Tepak 100, pak 400. Dah tak nak baca betul. Dah tak nak nasihat pengantin. Dah tak nak tanya pengantin hukum kakak. Dulu juru nikah, lepas akad nikah, makan sama dengan pengantin. Siap makan nasi minyak pula. Ini dah dah saya sibuk. Ambil tali pak pun mulut tak betul. Pasal 3 tepat lagi lepas rispat asal. Budak terlalu lepin negak, terima motor. Kalau kau hakam dulu, bukan kita nak mengajuk je, nak tengok dia. Dah. Panggil pula orang kafir masuk dalam bilik pengantin pula. Apa? Nak gambar pula pengantin puan, pengantin lelaki pula. Ni tiru lagi ni.
Jadi kalau tak tahu benda, orang mengaji, orang jenis agama dipanggil orang golongan bodoh. Kita tak tahu hebat. Nah, orang mengaji buat bodoh. Mana boleh bodoh? Kita setiap orang kata kita bodoh. Kalau orang juga nak suruh buku gambar, nak kita buku dah. Ya nak batal semayang dengan bini kita, biar dia tukar buku gambar. Nah, minta tapi nak tokoh tu tegak masuk dalam bilik nami berkat. Kau sebut kahwinan. Anak nak jadi juru pun ni. Nah, datang malam pertama tapi nak masuk dalam bilik dah. Tak andal kita ni. Gaya dalam pelik-pelik. Pada buku atas pelangi jadi cukup dah. Atas katil pula. Indoor fotografi. Nah, katil puan duduk atas katil, katil lelaki masuk dalam kabur. Katil lelaki ni kat atas katil perempuan jadi atas tekuk. Katil perempuan masuk bawah katil, katil lelaki masuk bawah katil juga. Bodoh kecil ni. Lepas tu sombong tengok custom album. Bagai domain. Dah puas hati, outdoor fotografi. Duduk tepi lokang, dalam bodoh air, tepi batang. Negak dalam sungai ini. Nanti lelaki juga tak puas. Tu imam naik tangan tu. Makin lama makin bodoh, makin lama makin bodoh. Mana Rasulullah? Mana jaga sunnah? Mana sederhana dalam segala-gala hal? Kalau itu siapa? Pengajian kita bukan kitab Rasulullah. Pengajian amalan kehidupan kita, contoh-contoh jahiliah yang banyak dihidangkan dalam televisi, dalam apa benda di majalah-majalah lainnya. Nah, ceria tak tahu hukum. Ceria pun tak tahu. Tolak jatuh dah tak tahu jatuh ke dah. Anak macam mana? Nah, tolak jatuh dah. Tolak nak kali duduk sama ni. Maka tak mengaji. Belajar akademik saja tu sampai ke Hong Kong, sampai ke Jepun, sampai ke San Francisco mengaji. Orang ngajar pak menangahan sebelah rumah dah lagi. Lepas tu wadah sampai ke dalam lembah kubur. Ceria dah kata tak ceria lagi. Tak ceria kata ceria dah. Rojak sah kata tak sah. Kalau tak sah rojak kata sah. Habis bunuh jahanam. Kosong. Bila nak tahu kosong? Bila kita bertemu dengan Allah. Pada kita mati kita. Nak jadi suami tahu hukum nafkah, lepas cerai yang menjatuhkan talak, bagaimana cara meroncok. Bukan nak mesti jadi ulama. Ngajilah sekejap. Bini dia berlaku, bini talak, dia kata jatuh. Itu bodoh. Tak mengaji punya pasal. Maka kita wajar. Tapi tak mengaji. Kalau puan tak talak, orang lelaki. Maka kau ada pergi bawa puan. Pasal kau puan tidak sama. Kalau kau puan boleh talak suami, Allah 1000 kali dia talak. Pasal dia tak sama, orang lelaki dia sama. Nah, ramai-ramai kali talak sekali, ini 2 kali gitu. Ataupun ramai tak pernah talak isteri dia. Kalau kau puan, Allah pergi tengok. Lambat balik, tolak. Lambat berikan, tolak. Lambat beri gaji bulan, tolak. Dengar wih Tok Bila duduk tangga sejid tengok. Mana Tok Bila? Tok Imam tanya. Kena tolak pula. Tok Imam tanya, berapa dah? Ngak tadi 460. Ada. Habis duduk dalam jahiliyah. Baliklah kepada syariat. Bukan dengan cakap saja, bukan dengan buat bola. Kita jelaslah. Tadi Ustaz jelas dah. Semua dengan ilmu. Obat dia, mari duduk di depan ulama. Mari bersila di depan majlis-majlis ilmu. Bukan saja pak semayang, habis juga nak kehidupan kita faham. Bila kita faham, buat. Bila jadi betul, maka hukum pada kita boleh guna. Nah, ikat sedepan ni kalau tak pandai tak jadi. Contoh kata maknanya kehidupan orang lain. Benda mudah tak pandai tak jadi. Jadi sama ada dalam mulakahat, sama ada dalam hiburan apa saja, tak ada apa yang boleh terlepas daripada hukum syarak. Tak ada benda yang suku, agama suku tak ada. Tak ada mulakahat suku, agama suku, ekonomi suku, politik suku tak ada. Semua ada dalam Islam. Kalau suku-suku agama lain tak lengkap.
Wallahu a'lam. Terima kasih yang mulia Al-Fadhil Ustaz Azhar atas jawapan yang telah diberikan tadi mengenai soalan syariat dalam mulakahat dan hiburan. Jadi tuan-tuan semua boleh tunggu lagi ya? Boleh tunggu? Tunggulah. Baik tuan-tuan semua, kita sampai ke sesi penggulungan. Jadi oleh kerana kita lambat dah, dia dah agak lewat, jadi saya berikan untuk setiap ahli bina ini had masa sekitar mana lebih kurang 5 atau 6 minit untuk digulungkan sebelum kita tutup majlis forum kita ini yang cukup bermakna pada malam ini. Jadi kita mulakan penggulungan kita dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail Tamus. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan dari sana balik. Nak tunggu ke? Saya tunggu-tunggulah, saya nak balik. Jadi sebagai pengarisan sekali hujung tangguhan orang kita malam ini, saya pesankan tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita tidur kita baca Al-Mulk, sebagai surah Al-Munjiat, mengelakkan daripada siksa kubur. Nabi SAW bila dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Jadi kita cuba ikhtiarkan supaya kita beramal dengan bacaan Al-Quran tadi, dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur untuk mengelakkan daripada kebakaran, kecurian dan musibat waktu malam. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Hijau ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan pagi besok kita baca Qul-Huwallahu 11 kali untuk mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan dosa di waktu siang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Dato' Ismail Kamus di atas penggulungan tadi. Seterusnya saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk buat rumusan atas perbincangan kita pada malam ini. Silakan. Yang sebenarnya orang-orang yang tak mau ikut syariat ni, dia rasa syariat ni kalau kita ikut jadi dia rosak atau tidak jadi baik pada dia atau memudaratkan dia. Yang sebenarnya bersyariatlah yang menyebabkan orang tu jadi molek, jadi manis, jadi bersih. Orang suka keterampilan pun molek kalau dengan bersyariat. Contoh mudah, kita tengok tok kita kalau dia pakai tudung dengan buang tudung. Tengok dia pakai tudung, dia nak pergi makan kenduri kan, tua dah tok kita umur 80, 70, dia pakai tudung walaupun dia tua dah, manis dah nampak muka dia. Kita tengok dia buang di muka tudung macam tu kat limau. Tu baru keterampilan lain dah. Oh pakai ni, bola ni, buat lagi pula keluar cari, atas mah teko, jadi kena pakai sepeda saja, building. Ni cerdiri atas ni batu lama duduk situ, pakai sembah jumpa. Mana sampai? Tu baru tengok rupa baru pakaian. Comel dah syariat, apatah lagi dengan amalan. Nah, mana kereta tengoklah foto. Ni tengok lukian dah tengok. Apatah lagi injing. Lepas tu kalau orang parking Aceh, lepas tu parking Lamborghini. Habis orang pergi tengok Lamborghini. Tak ada orang berhenti siapa jeng kereta. Mana jeng panjang 2 km. Orang berhenti pasal apa tengok kereta. Kereta benda Aceh. Itu Islam. Indah sungguh. Takut dia kan? Kadang-kadang, kenapa kadang-kadang kalau ni pak politik, kenapa kita tengok pemerintah Islam dunia dia tak berbuat hukum Islam? Sebab ni sebab tidak ada kejujuran di dalam.
Kalau balik pada syariat, maka menguntungkan rakyat. Nah, contohnya kalau kita langgar orang tak sengaja, kita kena bayar dia kepada mangsa atau kepada keluarga si mati. Tapi undang-undang dunia bayar ke pemerintah. Sebab tu kita tak boleh laksana Islam. Kalau tu penyakit je, penyakit dunia, sayang, piti, kemasyuran, pangkat, kuasa. Lepas tu menghalang kita daripada bersyariat. Dasar bimbang. Allah jamin kita, bukan saja dia hidup, dia jamin rezeki kita. Maka jangan bimbang. Siapa pun kita, orang kampung, orang bandar, orang kaya, orang kodak kaya, pakat besar, pakat kecil, maka dengan bersyariat dia jadi indah. Sebab tu zaman Umar bin Abdul Aziz, dia pemerintah tertinggi, minat kepada Quran, nak suka baca Quran, habis berkat negeri dia, sehingga maknanya tidak ada budak-budak yang dipatuh oleh ular pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kerana terlalu adil kepada rakyatnya. Nah, kita Allah berlebih, Mung boleh 200, aku 200 juta. Kalau main gitu saja. Pasal apa? Duit kan menghalang manusia untuk menegakkan syariat. Jadi sebelum tertegaknya syariat di atas sebuah dasar pemerintahan negara, kita syariatkan diri kita, kemudian anak bini kita, staf pejabat kita, warga kampung kita, jiran-jiran kita, malah terkukul. Tak boleh kita nak dakwah banyak, sampaikan sepatah sudah memadai. Mahrok rambut panjang apa semua, kita suruh dia berhenti minum arak, sudah kira berjaya. Walaupun masih belum berjaya mengajak dia untuk mengerjakan amalan-amalan lain, satu sudah berjaya dikira. Jadi sayanglah kepada syariat sebelum Allah ambil balik, kerana ini adalah nikmat. Gambar mana di luar sana rupa macam kita, nama sama, agama sama, tapi tidak melaksanakan syariat. Kita masih melaksanakan syariat, syukur, maka kita ikat. Dan jangan kita rasa syariat untuk kita saja. Mari kita kongsikan syurga Allah untuk kawan-kawan sanak saudara kita di luar sana, sama-sama terlepas daripada seksa Allah dengan melaksanakan syariat dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus di atas jawapan ataupun rumusan penggulungan forum kita pada malam ini. Jadi saya kira kita telah membincangkan keseluruhan, hampir keseluruhan apa yang terkandung dalam indahnya hidup bersyariat, dari segi sukannya, dari segi hiburannya, dari segi munakahatnya, dari segi hakikat siapakah manusia itu, dari segi pencapaian ataupun pencarian ilmu untuk menjayakan syariat itu. Tanpa ilmu, satu syariat pun kita tak boleh nak jayakan. Dan malam ini kita telah berjihad, tuan-tuan semua. Tuan-tuan sanggup duduk selama lebih kurang dekat 2 jam. Jihad ni tuan-tuan semua bukan sekadar menggunakan perang, bukan sekadar menggunakan senjata, pistol dan sebagainya. Dia meliputi perkara-perkara yang seperti yang kita buat ini. Ini adalah lebih besar lagi. Karena tanpa ini kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi saya kira sampai di sinilah forum kita pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada seluruh staf kepimpinan Masjid Al-Azim, bermula daripada jamaah Nazir, jamaah bermula dengan Nazir, seluruh AJK dan semuanya, dan seluruh yang terlibat dalam menjayakan forum ini, Uni Amal dan sebagainya. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi, dan lebih-lebih lagi kita ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada seluruh ahli panel kita pada malam ini yang julung-julung kali kita jumpakan, ketemukan mereka pada satu majlis ilmu yang cukup berharga ini, iaitu Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus dan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.